sukalah nak menghias rumah tapi nak fokus tentang dinding. Tak semestinya golongan wanita saja, ada lelaki yang pun suka juga. minat ataupun agak rapi tentang hal penghiasan ini. Boleh menjadikan idea untuk menghias rumah anda sempena Raya Haji yang akan datang pada hari Selasa nanti. Baiklah, kita nak bersama terus dengan pakar hiasan dalaman kita pada pagi ini. Dik Ramli, apa khabar? Selamat datang. Alhamdulillah, sihat. 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 Baik. Hiasan dinding ni, dinding memang perkara paling utamalah dalam rumah kan. Maksudnya antara yang masuk-masuk dah nampak dinding kan. Mungkin ada tema ke ataupun cara menghias dinding yang terbaik ni macam mana? Yalah, hiasan dinding ni sebenarnya dah lama ya. Berlaku dari zaman-zaman orang yang duduk di gua, dan lepas tu orang-orang bertamadun seperti orang-orang Mesir dan juga orang Rom, zaman-zaman Rom ya. Diorang telah melukiskan dinding-dinding, menceritakan sesuatu. Jadi dari situ dia dah evolve. Jadi bila dia dah berterusan tu, banyak designer-designer menggunakan elemen-elemen yang telah ada pada zaman-zaman itu. Amin, contohnya tak jauh kita boleh tengok kat studio ni, kat belakang tu ada 3D effect dengan hiasan-hiasan yang kita gunakan. Ya, jadi saya juga ada hantar gambar untuk cara-cara menggunakan dinding. Sebab sebelum kita menghias dinding itu, kita kena ukur dinding itu dengan secara betul. Ya, dari kanan ke kiri, dari bawah ke atas. Jadi kita tahu macam mana nak menghias. I mean, sebagai contohnya mungkin kita cakap pasal menghiasi dengan menggunakan gambar-gambar. Kita boleh menggunakan gambar-gambar macam berbanyak-banyak gambar, corak 4 segi, ataupun gambar besar, ataupun menggunakan cermin yang besar untuk membesarkan lagi ruang tamu ke bilik yang kita ada. Sebab kalau cakap tentang hiasan rumah ni, kebanyakan mereka lebih tertumpu kepada mungkin perabot, meja sebagainya, tapi dinding kurang diberi perhatian. Mungkin sekadar mewarnakan dinding itu sendiri. Tapi agaknya mungkin yang boleh dijadikan nasihat buat penonton juga, paling mudah basic supaya kita tidak rasa begitu sukar untuk menghias dinding. Apakah agaknya caranya? Paling mudah macam inilah. Saya dalam gambar ni, dari A ke B, C ke D. Itu pintu. Jadi kita kena measure pintu. Ketinggian pintu itu penting untuk kita meletakkan gambar-gambar hiasan kita ya. Ada juga gambar seterusnya saya tunjukkan cara-cara menggunakan hiasan gambar. Ya, sebab kita tengok dari sini luas. Ini caranya dengan perabot-perabot dan juga gambar yang telah disediakan. Di sini kita gunakan contohnya 3 gambar. Seterusnya kita juga boleh menggunakan elemen yang bersahaja, menggunakan cermin yang besar. Ya, jadi macam ni. Jadi membesarkan lagi ruang, memberi aura dari luar ke dalam. Ya, pencahayaan itu juga penting. Ia akan mencahayakan ruang yang agak gelap. Ya, kalau tak suka barang-barang cermin macam ni, kita gunakan gambar abstrak, bersesuaian dengan ruang tamu ke bilik ke yang akan kita gunakan. Ya, itu salah satu caranya lah. Kalau nak guna cat pula, ramai orang keliru ya, macam mana nak gunakan cat. Jangan risaulah, kita boleh buat 4 segi juga macam gambar yang ditunjukkan tadi. Lepas tu kita catkan kotak-kotak itu dengan warna-warna yang kita suka. Jadi tinggalkan 2-3 hari ataupun seminggu, kita tengok apa yang bersesuaian dengan jiwa kita sendiri. Lepas tu kita belilah cat yang bersesuaian, catkan seluruh dinding. Sama juga dengan wallpaper. Ya, kita gunakan contoh macam gambar tadi ya. Itu menunjukkan wallpaper dan juga dinding yang bersahaja. Jadi sama ada penggunaan wallpaper atau cat itu bergantung kepada hati kita, jiwa kita rasa tenang atau tidak, sebab warna memberi aura yang tersendiri. Ikut diri sendiri punya ikut diri sendiri ya. Contohnya macam warna merah. Warna merah adalah warna kegairahan. Kita tengok merah, kita ingatkan ginju dan juga warna titik penentuan. Merah itu. Warna biru pula warna yang tenang. Tetapi warna biru juga memberikan aura kedalaman ya, juga aura dalam ketakutan ataupun kelautan ya, sebab laut tu dalam kan. Ada kala kita suka, ada kala kita takut kan. Jadi kita kena bersesuaian memilih warna-warna shades yang tertentu lah, yang tenang sebagainya. Saya tertarik mengenai cakap pasal gambar tadi sebenarnya. Kalau cakap pasal gambar, kita akan pilih gambar yang sesuai dengan cita rasa kita. Tapi ada juga berpendapat bahawa nak letak gambar sendiri harus ada ketinggian tertentu. Bergantung kepada ketinggian tuan rumah ke bagaimana supaya nampak macam tidak begitu
Kan tengah orang nampak tingginya gambar ni kan. Sebab dia tinggi. Betul, nak Tapi letak gambar kat rumah saya rendah-rendah je. Ada kalanya kita tengok ketinggian orang yang tertentu. Tetapi kalau boleh macam lukisan saya tunjuk tadi tu kan, ada yang tengah, ada yang ketinggian. Jadi kita tengok line itu macam ini. Kita tak payah ikut ketinggian pintu. Jadi tengah. Ini adalah pertengahan antara mata pemandangan. Sebab pelanggan saya yang ini dia juga tidak begitu tinggi. Kedua suami isteri bersahaja ya. Jadi penting untuk melihat ketinggian tuan rumah itu sendiri. Penting ketinggian mata kita. Kita tengok lukisan tu tengah-tengah aras kita punya view tu. Tapi tidak semestinya kita tengok ketinggian rumah juga. Macam saya tak tunjuk measurement berapa sebab nanti orang ikut measurement yang saya tunjukkan ya. Jadi ini kita gunakan kita punya mata lah, pandangan mata dan contoh yang saya tunjuk ini. Jadi tahulah nak buat macam mana. Jadi gambar masa tu tinggi lah Zuan. Oh ya. Kita juga nak buka soalan kepada anda yang mungkin ada soalan nak dikongsikan dan bersama kami. Kita ada juga soalan di Facebook yang anda boleh hantar kepada kami. Apakah kita telah ada soalan-soalan yang boleh kita utarakan kepada tetamu kita hari ini? CJ bertanyakan, saya mempunyai sebuah rumah kayu, apakah perabot yang sesuai dengannya? Rumah kayu, tapi kita pasal perabot kali ini. Okey, perabot rumah kayu itu tiada masalah. Sebab rumah kayu ke rumah batu ke sama je hiasannya. Rumah kayu mempunyai aura yang tertentu. Sebab kayu diletakkan bermacam cara ya. Ada yang lapit-lapit antara satu sama lain, ada yang lurus. Jadi sama ada Encik CJ ni mewarnakan kayu itu, boleh mewarnakan lagi boleh mewarnakan kayu itu ataupun biarkan kayu itu bersahaja. Perabot-perabot tak payah risau sangat. Perabot moden seperti ini pun dah okey. Ataupun menggunakan perabot-perabot kayu dan fabric, kain ataupun leather bersesuaian ya. Tak payah nak risau sangatlah. Nik, apakah ada wujud istilah, kalau dalam fashion ada mangsa fashion ni, kalau dalam design interior ni ada mangsa kepada interior design, mana dia nak melakukan percubaan tetapi nampak terlalu terkejut, kontras. Di dunia fashion atau dunia interior design ni tak banyak ya. Hanya dunia fashion ni fashionnya bertukar begitu cepat sekali dalam setahun. Dia kata kali tahun ni warna biru atau warna merah. Dunia interior design fashionnya lama. Jadi kita sometimes kita kata fashion victim ya. Orang yang suka mengikut fashion semasa. Interior design jangan mengikut fashion semasa. Kita kena bersesuaian dengan jiwa kita, dengan rumah kita. Mungkin lokasi persekitaran juga. Lokasi persekitaran tu penting. Kalau kita nak ikut warna-warna dari dunia fashion, dia gunakan benda-benda yang kecil-kecilan yang boleh kita tukar dengan secara mudah dan juga murah. Contohnya macam cushion cover ni kan, banyak warna, jadi kita ikut cara ni lah. Jadi nak tukar mana-mana pun tak memerlukan kos yang begitu tinggi. Senang nak tukar lah. Baiklah, kita nak teruskan soalan Facebook seterusnya daripada Putra Najmi ini. Tanyakan, saya seorang cikgu kemahiran. Macam mana saya nak hias bilik saya yang boleh membawa ketenangan bila pulang dari kerja? Yalah, kita dah sibuk bekerja, balik rumah kadang-kadang tak tenang. Mungkin warna sebagainya, mungkin nak dikongsikan. Okey, seperti warna, aturan perabot itu penting. Sebab rumah yang nampak berserabut dan aturan perabot yang tak menentu, bila jiwa kita masuk ke dalam bilik ataupun rumah itu, kita rasa gusar ya, rasa tidak tenang ya. Jadi untuk pertanyaan Putra Najmi ni, kita gunakan perabot ukuran yang bersesuaian dengan bilik. Jangan terlalu besar ya, sebab contohnya kalau saudara tu nak beli sofa, sofa memerlukan wang ringgitnya banyak dan juga satu perabot yang besar. Ia juga bertahan agak lama ya. Kita gunakannya dalam beberapa tahun, bukan setahun dua kita tukar. Jadi itu penting. Juga bau-bauan bilik itu penting. Ya, kita harus fikirkan ketenangan dan bauan yang segar di dalam bilik. Orang yang menggunakan aircon, penhawa dingin, selalunya terlupa nak buka tingkap. Jadi kalau kita bangun pagi itu, kita kena buka tingkap. Sebab memberi aura bau-bau yang circulation itu penting ya. Sebab kita tak nak bau antara bau yang boleh menjadikan pilihan kita kalau kita pulang kerja seperti mana? Seperti bau apa? Bau-bau vanila, seperti kalau sesiapa yang sukakan makanan-makanan, bunga, bau-bau lavender,
very nice. Tapi lavender ni boleh merosakkan, kalau kita bilik makan ya, dia merosakkan rasa makanan. Warna itu begitu strong ya. Macam saya tak suka bawa lavender sangat. Makanan tu akan rosak, rasanya akan rosak. Jadi saya rasa lili, bunga lili ya, paling indah sekali. Sebab bau dia begitu, bau dia kuat ya. Tapi bila masuk tu rasa fresh ya. Berbanding dengan rose. Bolehlah ramai orang beli bau lili lepas ni. Beli bunga lili. Saya nak tanya satu ni. Saya biasa lihat dalam filem dan sebagainya. Jarang orang Malaysia buat, tapi orang Malaysia selalu letak cermin di dinding. Tapi kalau orang putih dia selalu letak cermin di bumbung. Ada cerita apa yang tengok tu? Yang kenapa? Mungkin apa bumbung tu langit-langit ya. Langit-langit tu sebab memberikan aura yang lain ya. Saya pun ada guna. Saya pun ada guna beberapa desain saya, tapi saya tak gunakan di cermin yang besar. Saya buat 4 segi. Saya pecah-pecahkannya ya, sebab memberi satu tanda berlainan. Lepas tu sebab orang banyak concentrate pada kawasan dinding dan apa yang diorang lihat ya, diorang tidak concentrate sangat kat bawah ataupun kat dinding. Dari segi memberi cermin ke dinding, kita boleh tengok hiasan lantai ke atas. Sangat terbaik. Bukan atas dinding je, pasu-pasu pun boleh, macam belakang tu kan ada pasu yang jadi boleh nampak bercermin, kita nampak. Bila pasal lampu dia berkelip-kelip. Tak lagi pening ke ni kalau lihat atas nampak balik apa yang kita nampak? Tak sebab bila kadang-kadang bila kita tengok TV kadang-kadang kita baring kan. Jadi kita boleh tengok hiasan lantai kita. Takut juga kalau nampak hantu ke apa kan. Itulah maksud dia ni kan. Kapet ya, kapet yang berwarna-warna tu kita nak tengok kadang-kadang kan. Jadi bila kita baring nampak kat atas tu reflection tu cantik ya, penting. Ya, kalau berbalik boleh pada dinding balik, saya pasti ramai juga yang tertanya. Kan ada juga satu ketika yang dinding ini diletak wallpaper yang pemandangan laut lah, hutan lah. Itu praktikal tak untuk dibuat di Malaysia sebenarnya? Itu praktikal. Actually itu dah popular pada zaman 70-an lagi. Ya, lepas tu ia menghilang diri ya, hanya digunakan untuk gambar. Tapi sekarang pemandangan seperti bunga besar, hutan ataupun berhaiwan begitu popular sebab wallpaper ataupun kedai-kedai kita hantar, dia akan blow it up ya, jadi hiasan dinding. Tapi selalunya hiasan macam ni datang dengan ukuran yang tertentu. Dia bukan macam wallpaper kita ada letak seluruh dinding. Dia akan ada. Padahal macam gambar sebiji kan. Atau kalau ni ada juga masyarakat moden yang suka letak gambar dia sebesar-besar dinding. Tapi mungkin sebelah muka saja dan sebagainya. Praktikal. Ya pasti, tapi kalau orang tu dah tiada di dunia ni takut juga kan. Tapi boleh guna ya, boleh guna sebab kadang-kadang kita ambil gambar lama-lama kita tu kan, ayah mak bapak kita, nenek kita, datuk kita kan, anak-anak saudara ke, kita letak macam mood board, kita hantar ke kedai, dia blow it up. Cantik ya, satu pemandangan yang indah. Okey, mungkin nasihat Nick kepada penonton Malaysia ini, secara mudah do it yourself tu supaya dinding kita dihias tapi tidak menjengkelkan mata mungkin sikit. Okey, secara mudah macam kalau masih ingat yang tengok lukisan-lukisan tadi, ikut cara tu sebab ia paling mudah sekali ya. Ataupun tengok website designer lain, portfolio atau majalah-majalah untuk mendapatkan inspirasi. Tapi cara mudah saya rasa kalau nak buat gambar tadi, kalau kita ada ukuran gambar, kita ambil potongan kertas, kita letakkan ke dinding, sesuai atau tidak. Macam A4 contoh macam ni A4. Kalau kita tahu gambar tu lebih besar pada A4 ni, kita tampalkan kertas-kertas tu dengan ukuran gambar frame yang kita nak gunakan. Jadi kita lekatkan ke dinding, kita tengok, kita main dengan aturan itu ya. Saya tahu aturan saya tadi lurus ya. Kita boleh buat macam-macam ukuran yang kita terlalu banyak lah. Mungkin sekadar 3 gambar cukup memadai. Ya, 3 pun cukup. 6 macam belakang ni dengan shelving, bergantung pada apa yang kita tengok, keluasan rumah sebagainya. Terima kasih kita ucapkan kepada Nick A. Ramlee, pakar hiasan dalaman, kerana telah sudi bersama dengan MHI dan berkongsi banyak info berkongsi, bukan saja dalaman, perabot, dinding. Saya nak pindah rumah nanti bolehlah datang boleh bayarlah saya. Sesiapa yang inginkan saya punya consultation, bolehlah melawat laman web ya, www.nickramlee.com kalau inginkan perkhidmatan saya. Banyak tu ilmu boleh dikongsikan. Okey. Terima kasih sekali ucapkan kepada Nick. Semoga saya datang lagi berkongsi pelbagai informasi menarik. Kita nak berehat seketika dulu, tapi lepas kita ada benda menarik juga nak dikongsikan di set B kita. Dah ada macam-macam dah. Teruskan setia bersama kami di MHI.